Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد. Tuan-tuan sidang jemaah dan imam seluruh AJK masjid, semoga kita dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama-tama syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia, inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan bersama-sama kita berada dalam majalis ilmi Rawdatun min Riyadil Jannah. Majlis ilmu merupakan satu taman di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka di kalangan ribuan manusia yang berada berjiran dengan masjid ini, tuan-tuan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu dia, untuk memakmurkan masjid Allah, memakmurkan rumah Allah dan berada dalam majalis ilmi, dalam majlis ilmu. Majlis ilmu, taman-taman syurga. Satu, mimbar di antara mimbar Nabi dan makam baginda sallallahu alaihi wasallam, juga raudhah. Perasan ataupun tidak, orang yang pergi ke Madinah, ke Masjid An-Nabawi, maka tertera dengan tulisan yang cantik di antara mimbarku dan maqamku, baina mimbari wa maqami raudhatun min riyadil jannah. Satu taman di antara taman syurga. Dua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan al-qabr, kubur itu raudhah min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar. Kuburan itu, alam kubur itu salah satu di antara taman-taman syurga ataupun di antara kawah-kawah api neraka. Yang neraka itu bukan kita nak urai, tapi kita nak ambil taman-taman syurga. Jadi mereka yang tidak mampu untuk pergi ke Madinah, ke Mekah dan sebagainya, nak cari taman syurga, satu masa dia hidup majlis ilmu. Itulah keadilan yang ada kepada Islam. Itu adilnya. Kita di kalangan mereka yang tidak mampu untuk sampai ke sana tetapi nak cari taman-taman syurga, maka dia terdapat di mana sahaja ada majalis ilmi, ada majlis ilmu. Majlis ilmu, satu majlis yang di dalamnya dipenuhi dengan ilmu-ilmu duniawi dan ukhrawi, maka disebut sebagai taman syurga. Jadi pada hari ini tuan-tuan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari redha Allah melalui duduk i'tikaf dalam masjid, mendengar zikrullah, mendengar zikir Allah, bukan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, bukan itu saja. Zikrullah termasuk majlis ilmu. Sebab itu bila bertemu di antara perkara yang sunat dalam majlis ilmu atau majlis zikir, dalam majlis yang sebegini, sebagai contohnya ada orang buat kuliah, maka dia ialah majalis ilmu. Waktu yang sama kita rasa nak baca Quran, waktu yang sama kita rasa nak buat usrah, nak baca wazifah surah ke wazifah kubra ke, maka
Maka bila ada majlis ilmu, ada kuliah, hentikan semua pekerjaan-pekerjaan tersebut. Kerana membaca Quran adalah sunnah, membaca wazifah juga adalah sunnah, mendengar hadir dalam majlis ilmu adalah wajib. Begitu juga pada hari Jumaat, bila mana khatib baca khutbah, hentikan semua bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Walaupun kita nak habiskan 5-6 ayat surah Al-Baqarah, 5-6 ayat surah Al-Kahfi, 5-6 ayat surah Al-Mulk ataupun Tabarak, henti dulu. Lepas Jumaat sambunglah sampai besok pula. Tapi yang berlaku bila ada majlis ilmu, majlis zikir, untuk mencari benda yang wajib, benda yang fardu, kita waktu yang sama untuk buat benda yang sunnah. Bila bertemu di antara sunnah dan wajib, tinggalkan yang sunnah, laksanakanlah yang wajib. Kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diringankan oleh agama kita, seperti mana tuan-tuan nak sembahyang wajib, tiba-tiba ada makanan di depan, makan dulu, makan dulu. Tapi tengok waktu lah, kalau waktu tinggal 10 minit lagi jangan makan, sebab tuan-tuan makan lambat. Kalau ada di hadapan makanan, makan dulu. Sebab itu orang perempuan kena tahu, suami balik kerja tanya apa tak sembahyang ke belum. Kalau tak sembahyang lagi, suruh dia sembahyang. Makanan jangan dibuka di bawah saja. Makanan disediakan tapi jangan dibuka. Kalau dibuka takut dia tertengok ayam kecil yang dia suka. Tengok-tengok daging bakar dia suka, dia tak boleh. Kalau ada daging bakar memang dia tak boleh nak sembahyang. Dia jadi larut, dia khayal, dia nak daging bakar, dia nak ayam kecil, dia nak nasi minyak, nasi arak dan sebagainya. Masak kena masak awal. Jangan dia balik baru nak masak. Mengamuk anda tengok. Mengamuk dia faham ya. Jadi jangan hidangkan dan tunjukkan dia. Walaupun dalam bab ini sembahyang lebih wajib, tapi bila mana dalam keadaan terlalu lapar, dalam keadaan telah tersedia di depan mata, dalam keadaan terlalu mengantuk, maka makruh kita sembahyang. Walaupun sembahyang itu wajib. Mengantuk sangat, pergi masjid dah, ayah kita paksa pergi masjid, dalam keadaan mengantuk. Bila mengantuk sangat, kita takbir pun tak tahu takbir apa. Sebab mulut kita nganuk tu sama dengan tangan angkat sama dua. Allah Akbar. Sembahyang tak sah tuan-tuan. Kalau Allahu Akbar, Allah saja kuat, bar tak bunyi, sembahyang tak sah. Kalau bar bunyi, Allah tak bunyi juga tak sah. Kena bunyi daripada kalimah Allah, Allahu Akbar. Dia jelas bunyi. Jangan Allah saja, Allah. Senyap dulu. Adapun Allah baru ujungnya tengah apa? Tengah muat. Allahu Akbar. Tak lepas. Tak cukup. Maka tak sah. Sebab tu ramai yang sembahyang tapi sembahyang tak sah. Bila sembahyang tak sah, nak letak ke mana amal kita? Hebatlah sembahyang tapi tak sah. Saya ingatkan ni untuk orang yang berjemaah, yang tak datang dia punya masalah. Ni yang jemaah. Kalau yang jemaah dengan yang tidak jemaah sama je, berhisab di hadapan Allah, sama-sama tak banyak pahala, tak guna. Ingat kau rajin nak duduk ni. Oi, tobat lahu malah oi. Nak tengok buletin utama TV 9, nak tengok berita. Kok jumpa saya di 7 kosong. Kok jumpa tak jumpa apa kena dengan kita. Apa kena dengan tuan-tuan kalau jumpa? Sedangkan sebelah rumah kita ada orang mengajar. Bukan sebab saya mengajar juga, bukan sebab saya kuliah juga, tak kira lah siapa-siapa pun. Apa kaitan kita? Oh, kita boleh tahu. Boleh tahu dapat apa? Naik gaji, turun gaji, dapat maklumat. Itu yang maklumat terlebih awal daripada yang sebenar. Sebab kita terlalu advance, terlalu pandai internet dan sebagainya. Gambar boleh edit, bagaimana kita buat? Jadi biarlah kita ni ahli jamaah, berjamaah, berbeza dengan orang yang tidak berjamaah. Ilmu yang kita ada biarlah berbeza dengan ilmu yang orang lain ada. Malah
Walaupun Allah offer begitu banyak untuk orang etika, orang yang berada dalam majlis ilmu, offer Allah Subhanahu Wa Taala hebat, offer Allah terlalu hebat. Duit RM10. Kalau duit Malaysia RM10 kita bagi 5 orang, berapa ringgit seorang? RM10 bagi 5, RM2. 100 bagi dengan 5, RM20. Pahala Allah kita bagi kat kita 10. Kita bagi kat orang lain 10. Jadi berapa? Kita ada pahala 10. Bagi pula kat orang lain 10 pahala. Kita dapat apa? Tak akan kurang. 10 juga. Bagi ke 1000 orang tetap juga 10. Tidak akan kurang. Pahala yang Allah beri kepada kita, banyak mana kita agih kepada orang, dia tak akan kurang. Walaupun sedikit, walaupun satu, walaupun dua pun tak ada. Kalau 10 dia akan 10. Dalilnya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru mislu fa'ili wala yanqus minhu syai'a. Nabi SAW menyebut kepada kita, man sanna sunnatan, barang siapa mengarah, barang siapa mencadang, barang siapa melakukan, barang siapa menganjurkan, barang siapa mensyurkan, apa lagi? Barang siapa merancang, barang sunnah, sunnatan, satu sunnah, satu benda yang baik, hasanatan yang baik, falahu ajru, maka baginya pahala, mislu fa'ilihi, seumpama orang yang buat, wala yanqus minhu syai'a, tak akan kurang walaupun sedikit. Kita bagi ke orang sikit, kita bagi ke orang, tapi orang ramai yang ambil, maka pahala kita kata 10, maka tetap akan jadi 10, maka yang naik 10 walaupun sejuta manusia ambil pahala daripada apa yang kita anjurkan. Kita kata sembahyang tahajud, kita buat tahajud, orang yang buat tahajud, kita dapat 10, yang buat dapat 10, yang dengar sejuta manusia semua akan dapat 10. Katalah 10. Kalau 1000 begitu juga. La yanqus, tidak akan kurang. Maknanya Allah beri kepada kita tu akan kurang, tuan. Cuma kita takut saja. Kita takut. Sebab itu tidak ramai orang yang berdoa menyebut nama saudara. Pernah tak kita di kalangan jemaah yang ada yang berdoa sebut nama si fulan bin fulan? Ya Allah, ya Tuhanku, mohon kehadratmu ya Allah, Engkau kayakanlah si Mahmud bin Ibrahim ataupun si Ibrahim bin Ma'zin, kayakanlah dia ya Allah. Ada sebut. Kita nak sebut takut pahala dapatkan dia banyak, tapi kita tak dapat. Ya Allah, berikanlah kepada imam masjid ini sebuah welfare ya Allah. Tak sebut. Taubat lahu tak sebut tu. Bini anak kita pun kita tak sebut. Ya Allah, Engkau berikanlah kesenangan kepada isteriku Halimah Sa'diyah dan anak-anakku 1, 2, 3, 4, dan isteri kedua. Kita sebut. Tapi itu perlahan sikit. Yang tak dengar, tak dengar, takut sedar. Hidup lantai sini sedar, kena sebut yang tu. Dan kayakan juga isteri kedua tu. Satu bangkit lantai sini. Sebab bunyi kedua tu, tu bangkit. Dia panas, kepanasan. Jadi kita takut nak sebut dalam doa kita. Sedangkan doa di alimul ghaib, doa di alam yang ghaib, maksudnya orang tak tahu, itu lebih dimakbulkan oleh Allah. Kita hanya berpegang Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah muslimin dan muslimat. Itu yang kita kata umum je. Cuba kata khusus. Yang lebih khusus, lebih menyuruh kepada seorang individu. Kita tengok dia ni sangat. Kita ambil nama dia, tanya kat mana, ya Allah, si Mak Hussein ni terlalu miskin ya Allah. Apalah kiranya dengan keberkatan majlis ilmu yang kami hadir ya Allah, Engkau berikanlah kemudahan dalam hidupnya, rezeki yang melimpah ruah ya Allah. Apa salahnya? Ayo, sebab kita takut yang kita baca, dia yang dapat, kita tak dapat. Misal itu patut yang orang lain kita tak dapat. Allah Maha Adil. Duk bising naik apa ni, pergi masjid, naik basikal pergi masjid, naik kereta pergi masjid, naik kaki, jalan kaki. Sebab dalam hadis itu, barang siapa yang berjalan, yang ilal masjid, berjalan ke masjid, maka pahalanya sekian-sekian diampunkan oleh Allah sebanyak langkah yang dia langkah. Habis tak ada pergi dengan kereta, tak ada pergi dengan basikal, tak ada pergi dengan motor. Allah yang bodoh sangat nak kira.
Allah lebih cerdik daripada kita. Dia yang menjadikan manusia yang paling cerdik atas bumi. Allah yang jadi, bukan kita yang jadi. Kita jadi cerdik itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi datang dengan basikal, datang dengan kereta, apa pahalanya Allah, urusan Allah, bukan urusan kita. Memang hadis itu disebut dengan berjalan. Itu ada berjalan menggunakan kaki, berjalan menggunakan kendaraan juga, berjalan. Kena luas. Itu dibahas lagi. Banyak lagi yang kita memperbahaskan benda-benda yang remeh, bukan remeh yang tak perlu diguraikan, tapi benda itu benda yang kena faham, maklum dengan Allah, kena maklum dengan. Sebab itu kita nak orang itu hadir majlis ilmu. Sebab untuk sentiasa dapat ilmu ini, Imam Syafi'i pesan kepada kita. Ini bukan hadis, ini kata-kata Imam Syafi'i. Dan tanalul ilmu illa bisittatin saunabbi'uha bitafsilin bibayani. Kata Imam Syafi'i, ya akhi, wahai saudara, lan tanalul ilm, tidak akan dapat ilmu. Lan, kalau orang belajar bahasa Arab maknanya lil abad. Wala tarda ankal yahud wala nasara. Al-yahud wan nasara. Walan, lan itu maksudnya tidak selama-lama. Lan lil abad, tidak akan reda dengan kamu Yahudi dan Nasrani. Lan, tidak, tarda tidak akan reda. Lan itu grammar bahasa Arab, nahwu dan sharaf dia gitu. Begitu juga tadi, lan tanalul ilm, tidak akan dapat ilmu kata Imam Syafi'i illa bisittatin, kecuali dengan 6 jalan sahaja kamu akan dapat ilmu, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siapa? Imam Syafi'i bukan orang biasa tuan. Bukan Haji Syafi'i jual sate kampung kita, bukan ni. Itu Haji Syafi'i lah. Imam Syafi'i, imam mazhab, 8 tahun hafal Quran. 8 tahun dah hafal Quran. Bukan kita suruh kita jadi macam dia, tidak. Tapi ada setengah-setengah ustaz-ustaz kecil-kecilan ni tak nak ambil ilmu daripada imam mazhab, kononnya nak ambil direct daripada Rasulullah, tak nak ikut mazhab. Ibnu Taimiyah bolehlah, Said Sabiq fiqh sunnah bolehlah dia ambil yang mudah sahaja daripada hadis, dia pegang. Kita perlu bermazhab. Kalau kita mampu untuk mengistinbatkan hukum, ambil hukum sendiri daripada hadis dan Quran, silakan. Tapi adakah kita mampu untuk mengistinbatkan hukum Allah? Kita nak tahqiq sebuah kitab pun payah. Nak sama dengan Syekh Daud Al-Faqani pun payah kita tu. Nak karang kitab, nak tahqiqkan kitab pun payah. Nak takhrikkan hadis daripada kitab-kitab pun tak tahu. Adakah hadis yang dibawa oleh Imam Ghazali dalam Makashiful Qulub, adakah hadis ini sahih, darjahnya hasan, darjahnya mursal, darjah apa pun payah. Ini kan mazhab pula lagi payah. Tapi ada di kalangan orang-orang kita yang sedikit ada agama, cuba lagi daripada mazhab, nak ikut kononnya tak nak bermazhab. Imam Syafi'i kata baca kuno, aku tak nak baca. Sebab mazhab yang kata tak sunat. Ada kala Nabi baca, ada kala Nabi tak baca. Nabi baca itu pun nazilah bila ada peristiwa mula. Jadi kita betullah malas dah. 6 lah. Kita malas dah. Ada okey, kita setuju kan? Mazhab ini ialah seperti paip air di rumah tuan-tuan. Paip, ada 4 batang paip kat rumah kita. Ini sunnah Nabi dalam takungan. Ini paip ada 4. Tuan-tuan nak buka mana? 1, 2, 3, 4. Maliki, Hanafi, Hambali juga Syafi'i. Dah kita di Malaysia ni pahit Syafi'i je kita buka Syafi'i je lah. Buka ya ni. Boleh ambil terus daripada sumber kedua hukum iaitu sunnah Nabi. Boleh ambil. Tapi kamu kena tahu ilmu nak ambil dalam ilmu untuk panjat tangki masuk ke dalam. Ilmu untuk tambah klorin banyak mana untuk dapatkan yang sebenar. Untuk takhrik mengeluarkan hadis. Macam mana? Mampu tak kita? Hadis itu hadis yang sahih, perawi yang sahih, boleh dipercayai, yang kuat hafalannya. Maklum sahajalah para sahabat ini orang yang dah tua-tua tuan-tuan. Bukan muda-muda yang masuk Islam. Dah tua-tua. Bukanlah kata orang tua tu tak kuat ingatan, tapi tak berapa ingat macam orang muda. Tadi tengok orang yang hafal Quran. Ada orang yang suruh hafal Quran umur 80 kot Darul Quran. Ada?
Tak ada Quran, umur 80. Untuk hafal Quran. Orang tak hantar dah umur 80 dalam Quran. Orang hantar kat rumah daya suyuh, umur orang tua, umur 80. Umur 8 tahun orang hantar tahfiz sampai umur 28. Umur 80 dah. Macam iklan kat TV lah. Umur 18 dia ambil iklan. Umur 80 duduk pondok. Ada umur 80 buat iklan kat TV. Kedua sini, kedua kita gunakan krim ini untuk menegangkan kulit. Ambil umur 80 perempuan sampai ketua, sampai 100 pun takkan tegang kulit kita. Ada memang spesies dia. Begitu juga para sahabat tadi. Jadi kalau kita nak ambil daripada sunnah boleh, tapi kena belajar ilmu. Ada nangkah ilmu untuk dapatkan istimbat. Kalau nak ambil direct daripada Quran, iaitu daripada air hujan, kena ada juga 16 ilmu untuk istimbatkan hukum. Jadi memudahkan kita, mazhab yang ada kita ambillah ikut mazhab. Jadi mazhab yang kita ada ialah ada 4. Semua tu boleh kita gunakan. Tak kisah dari Syiah Syafi'i, kita nak pakai Hanafi pun boleh, tapi kita tak boleh buat-buatkan. Tak boleh kita ikut Hanafi separuh, Syafi'i separuh, Hanbali separuh, Maliki separuh. Tak boleh separuh-separuh, kecuali yang diisytiharkan oleh pemerintah sahaja. Jadi kita kena ingat kita berpegang kepada mazhab. Jadi mazhab kita ialah Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i pesan kepada kita dalam bab mencari ilmu, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Itu ialah yang disebut oleh Waqi' guru kepada Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i mengadu, syakautu li Waqi', aku mengadu kepada guru Waqi', wahai guruku. Di sini baru kita nampak belajar itu mesti ada guru. Baru dia boleh mengadu, wahai guru-guru, aku ini sekarang ni hafalanku makin lambat, susah nak ingat, cepat lupa apa petua dia, apa sebab dia, kenapa jadi begini. Maka katanya Waqi' kepada Imam Syafi'i, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu ini ialah cahaya, dan cahaya itu tidak akan dihidayahkan, tidak akan diberikan kepada mereka yang berdosa kepada Allah, yakni berterusan buat dosa. Imam Syafi'i tanya guru. Jadi kita kaedah daripada situ, pengajaran ialah belajar mesti berguru, kena ada guru. Senang kita rujuk apa masalah ni. Sebab itu bila ada guru, orang kata belajar yang jadi isim. Tahu tak isim? Isim ni apa isim? Yang gila isim, orang kata gila isim, tak ada pasal-pasal. Dia baca ayat Quran ni, dia jadi gila dan sebagainya. Salah tu. Bukan sebab dia baca Quran dia jadi gila dah, sebab dia baca tak habis. Sebab jadi apa tu minum nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu percaya dan beriman sebahagian daripada kitab Al-Quran dan kamu tinggalkan sebahagian lagi? Auto begini. Oh gila tu. Walaupun nampak sedikit pakai bus jacket, pakai blazer, pakai semak, pakai tie, tapi dia gila. Apa tu minum, sebab Quran sebut dah apa tu minum nabi ba'dil kitab. Adakah kamu percaya beriman pada sebahagian daripada Quran dan tinggalkan sebahagian lagi? Ni gila. Quran kata lain, dia buat lain, dia gila. Gila ni tak semestinya lanjut dengan bandar-bandar kajang ke bukan. Tak semestinya begitu. Tak ikut hak Allah suruh, hak Allah perintahkan, sedangkan dia tahu, maka dia gila juga. Cuma gila ni untuk peringkat-peringkat dia lah. Gila ni bagai-bagai. Gila program ada, gila makan ada, gila bagai-bagai. Ini gila juga, mana tak ikut Quran juga suruh. Gila juga. Cuma gila ni gila yang orang berstatus tinggi, berprofil tinggi. Gila juga. Bahasa yang bunyi kasar, tapi benda yang sama juga. Beza dengan babi, beza lah. Babi kasar, kita suruh orang, babi kasar. Beza, sebab khaizir bunyi lembut. Pada babi juga, cuma bahasa Arab panggil khaizir. Ya khaizir, macam lembut. Khaizir, babi. Kalau jawab babi, lagi kasar kan? Khaizir, babi lupa ya. Jadi dalam bab sama, Imam Syafi'i bila mengadu maka dia kata ilmu sebagai cahaya. Maka disebut Imam Syafi'i pesan kepada kita, lan tanalul ilm illa bisittatin. Ada 6 cara untuk kita dapat ilmu. Sebab apa tuan-tuan kita nak ilmu sangat? Dah cukup dah ilmu semayang kita ada, ilmu berzakat kita ada, ilmu ziarah orang kita ada, ilmu untuk selawat kepada Nabi pun kita ada. Adakah kita ada tu cukup?
Adakah yang kita ada itu boleh menghilangkan diri kita daripada kemaksiatan, daripada engkar perintah Allah? Bolehkah kita nak berubat untuk protek diri kita? Mampu ataupun tidak? Sebab iman kita ni iman yazdad wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Tak ada rajin dalam masjid, dia isyak keluar daripada masjid, pergi ke tempat apa kedai-kedai makan, pergi ngedek dan lupa Allah Ta'ala. Sebab kita ni orang yang mudah lupa. Sebab tu selalu kena ada peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui al-ulama warasatul anbiya, daripada ahli ulama. Jadi yang pertama disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, untuk tuan-tuan dapat ilmu sentiasa mendapat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kana dan ilmu illa bisittatin. Yang pertamanya ialah mesti zakat, mesti cerdik. Ilmu Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bodoh. Tuan-tuan untuk ada dalam masjid, untuk beriktikaf dalam masjid, duduk dalam majlis ilmu, mana tuan-tuan orang yang cerdik, orang yang mencari ilmu Allah, maka dia cerdik kan. Dia tak cari ilmu Allah, orang itu bodoh. Bahasanya baladah, bodoh. Sebab Imam Syafi'i menyebut yang pertama untuk dapat ilmu ni mesti orang itu zakaun, cerdik. Dia pilih untuk berada di rumah Allah pada ketika dan saat ini manusia leka tidak berada di rumah Allah, di hadapan-hadapan televisyen dan sebagainya, tapi dia berada di rumah Allah, beriktikaf di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukankah dia zakaun, orang yang cerdik? Tu orang cerdik. Aqyasun nas, saya sebut dalam khutbah saya mari di apa majlis sana. Aqyasun nas, orang yang paling cerdik ialah aksar zakir hazimil lazat. Bila ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah aqyasun nas, orang yang paling cerdik ya Rasulullah? Maka Rasulullah jawab, aqyasun nas, orang yang paling cerdik ialah aksar, orang yang paling banyak zakir, mengingat hazimil lazat, pemutus akan kenikmatan, putus nikmat. Mana hazimil lazat, hazim ni ialah pemotong, lazat ialah kelazatan, kenikmatan. Itu matilah. Nikmat yang memutuskan nikmat ini ialah mati. Tuan-tuan tu cuma seronok, kata seronok, cuma main dengan kawan-kawan, cuma karaoke dan bagai-bagai. Tiba-tiba ada orang SMS, WhatsApp, bapak saudara hang meninggal, jiran sebelah rumah meninggal. Dia tengah seronok bermain futsal, dia tengah seronok ngedek, dia tengah seronok pergi tengok belo panah dekat Putrajaya. Tiba-tiba ada WhatsApp masuk, ada orang meninggal sebelah rumah, adik-beradik meninggal, pak saudara meninggal. Seronok ke tak seronok? Mesti tak seronok. Kalau seronok juga bengong. Bahasa hari dia, orang dalam berduka cita, kita bersukaria. Tu bengong lah tu. Bengong. Orang sini sembahyang hajat, minta supaya selamat, mudah pencarian, ada seekor makhluk tu duduk buat maksiat. Seronok. Tu bengong. Bahasa halu dia. Paling halu tu orang tu. Orang yang sembahyang hajat di masjid, di surau, di mana saja untuk pencarian. Mana hilang 370, MS 370, mana hilang? Berdoa, menangis-nangis. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan pasukan penyelamat untuk mencari MS 370 ya Allah. Yang sana duk hirup pikuk. Subhanallah, siapa mampus 3 orang. Siap. Buat senyap-senyap takut orang tahu. Allah nak tunjuk tahu juga dengan kematian. 6 orang. Tak tahu takut lebih lepas mati dan dia sakit, wallahu a'lam. Susah tuan-tuan. Susah. Lepas tu disebut oleh Nabi, orang yang cerdik ini orang yang banyak ingat akan pemutus kelazatan. Sebab bila putus lazat, kita akan berpindah ke alam yang kedua, berada di alam kubur tadi, sama ada raudhah ataupun kuburan, itu sebagai taman syurga ataupun sebagai kawah api atau hufratun. Raudhatun atau hufratun, sama ada. Sempat taubat, alhamdulillah. Tak sempat taubat, alhamdulillah. Jadi orang yang cerdik, orang yang fikir sebelah sana, fikir di sebalik kehidupan ada lagi satu kehidupan lain yang menyebabkan kita
kekal di sana. Apa bekalan yang kita bawa cukup ataupun tidak. Jadi orang yang mencari ilmu Allah, orang yang cerdik ini untuk dapatkan ilmu ialah orang yang zakaun, kata Imam Syafi'i. Orang itu orang yang cerdik. Kalau orang yang bodoh dia tak akan cari ilmu. Dia cukup dah aku ilmu apa yang aku ada boleh dah. Aku nak jaga boleh dah. Walhas sebenarnya dia tidak jaga yang sebenar-benarnya jaga dengan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minal khalq. Yang pertama. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, untuk kita dapat ilmu Allah kita mesti ada hirsun. Hirsun mesti ada kehendak, mesti berkehendak. Kalau tak berkehendak, dia tak akan cari ilmu dia, sama ada di sini ke di mana sahaja. Dia tak cari. Sebab dia tidak ada keinginan, tidak bernafsu untuk cari ilmu. Kebetulan saja dia akan dengar. Kebetulan. Kau buka TV tengok, ada tanya lah ustaz, ada al-kuliah. Kebetulan dia buka tu ada. Dia bukan cari, dia tahu timing dia. Okey, pukul 7 hari Minggu ialah tanya lah ustaz. Malam pula 3 ustaz. Yang ni pula al-kuliah. Ini pula forum perdana. Dalam kita nak cari-cari yang baik, di antara yang baik dalam TV itu mesti ada yang tak baik. Bukan keseluruhan TV itu baik, bukan keseluruhan TV juga tidak baik, bukan. Ada yang baik atas kita. Channel mana kita buka. Dalam kita nak cari yang baik, nak dengar kuliah atau nak dengar forum, syaitan mari membisik kat telinga. Tukar channel. Ustaz tu tak sedar. Balik gini. Dia nak go. Oh, ada gini. Tukar. Kita pun tukar pula channel yang sebelah. Tak sedar juga. Tak masuk, tak kena. Baca ayat Quran pun. Ni ustaz kampung aku, seronok ustaz kampung aku, kita tak tukar lagi channel. Dah habis 3 channel agama nak buku apa yang ada tu. Pukul 7 sampai pukul 8. Masa tu dah orang tengah pakai jaket pergi kerja. Masa tu dah orang kalau duduk atas motor. Masa tu dah. Tak boleh nak pergi ke tengah lagi. Pukul tengah hari ke, pukul awal-awal masa bulan pertama tak boleh. Sebab tu waktu yang week yang penuh dengan program-program yang lain. Maka terpinggirlah sedikit di awal sangat. Pukul 6 dah mula dengan tazkirah, pukul 6.30 mula mukadimah, pukul 7 mula tanya lah ustaz. Lepas tu naik dengan hari puasa, tak ada hari Jumaat, asal orang Jumaat ada lah tanya lah ustaz dah cerita. Waktu malam ulangan pukul 12.30. 12.30 orang tidur dah weh. 9.30 orang nak bangkit pula 4.30 nak pergi kerja Kuala Lumpur. Itu juga ada ancaman yang berlaku pada agama. Sebab tu Nabi dah sebut 1400 tahun dahulu. Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba. Bermula Islam itu gharib, dagang, dan dia akan kembali semula dalam keadaan dagang. Islam datang satu je dalam keadaan masyarakat jahiliah, dalam keadaan masyarakat yang menyembah berhala, dalam keadaan masyarakat yang suka kepada perempuan, suka kepada arwah, suka kepada perzinaan dan sebagainya. Maka tiba ada seorang pemuda miskin bernama Muhammad nak bawa manusia nak tinggal agama nenek moyang mereka. Lepas tu Nabi menangis seorang diri di Gua Hira, menangis, memikirkan umat dia. Walaupun masa itu tak ada orang lagi. Dia fikir macam mana guru Iqra sampaikan, ajar mereka, baca dah mana dengan ilmu dulu, nak kenal Allah dengan ilmu dulu. Ketidak tak kenal, balik mengadu dekat isteri dia tepuk belakang, relax bamak steady tak ada masalah. Ini wahyu daripada Allah. Sepupu aku tahu dah bahawasanya ini ialah namus mereka yang datang kepada kamu beri wahyu. Isteri mendamaikan seorang suami yang dalam keadaan stres kan? Sebab tak tahu pasal tiba-tiba meluk bagi tahu ikhlas dan sebagainya. Seorang, lepas tu isteri, lepas tu kawan terdekat, lepas tu sepupu adik yang dekat-dekat. Itu maksudnya bada'al Islamu ghariba. Islam tu datangnya dalam keadaan gharib, datang. Mana seorang-seorang satu-satu je. Maka Nabi lah yang dakwah perlahan-perlahan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tiba-tiba yang Nabi bawa 23 tahun langsung tak ada, selepas daripada beberapa zaman sahaja. Abbasiyah, lepas tu Umayyah Abbasiyah dan sebagainya, hilang habis sampai sekarang. Tak nampak lagi
kemanisan yang ada pada agama Allah Subhanahu yang kita nampak sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi pelaksanaan macam mana yang Nabi buat untuk hancurkan kejahilian manusia ketika itu? Bagaimana Nabi buat? Wa sayaudu ghariban, dia akan kembali nanti gharib. Islam akan lama-lama akan ditinggalkan. Zaman puncak menurun sehingga berlaku kiamat. Zaman awal-awal Islam susah nak menerima Islam. Zaman akhir Islam bila keluar saja Dajjal, masa itu zaman yang kesusahan kepada umat Islam yang hidup ketika itu. Sebab ketika itu Allah bagi istidraj kepada yang dinamakan Dajjal, yang mana kemarau yang panjang berbulan-bulan lamanya, Dajjal boleh menurunkan hujan dengan kuasa dia. Dajjal boleh menurunkan hujan. Hujan dah tak turun lama. Tak ada hujan dah masa tu. Tiba-tiba mari makhluk ni namanya Dajjal boleh menurunkan hujan agar bagi apa yang tak guna. Jadi seolah-olah Allah dah tiada, Dajjal yang ada. Itu yang berlaku di akhir zaman. Bagaimana berlaku di awal zaman Islam itu gharib, maka akan kembali gharib. Orang akan percaya kepada Dajjal lebih percaya daripada yang agama. Sedangkan Nabi dah sebut di akhir zaman akan keluar satu makhluk namanya Dajjal bersifat begini sehinggalah terselahlah bagaimana yang dibawa oleh Dajjal. Nabi dah cerita semua sekali. Sebab ada kuasa yang ada kepada Dajjal. Ramai yang akan tukar agama jadi murtad. Dalam Dajjal tak timbul pun kita dah tak pegang dengan agama Allah. Dajjal tak timbul pun lagi. Kemarau besar pun tak berlaku pun lagi. Boleh makan senang-senang. Kita dah pun lari daripada yang sebenar landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi ada Dajjal. Banyaklah syirik yang kita buat, belum lagi Dajjal datang. Nasib baik dah aku ada bantuan. Kalau tidak, mati aku bulan ni. Wah. Mati hidup kerana manusia. Nasib baik ada air, hilang dah apa? Syirik. Nasib baik makan nasi biryani Arab tadi. Kalau tidak apa? Nasi tidak mengenyangkan air, tidak menghilangkan kehausan. Wang ringgit bukan untuk menghilangkan segala kedukacitaan. Ingat kata-kata kita jangan cepat menjadi syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah buat syirik dah tak kira lah. Syirik dah. Sebab tu tak boleh buat apa. Syirik teropong lah macam mana pun. Nampak tak nampak. Siapa yang tidur? Buku tak bawa. Kalau buku bawa mesti nampak siapa yang tidur. Sebab buku tak bawa. Itu pun kita tak percaya lagi. Tak kira lah siapa-siapa pun. Itu yang syirik, yang murtad. Yang murtad pun tak boleh buat apa. Yang syirik macam tu tak boleh buat apa juga lah. Sebab tu cari kena ada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu itu yang mengalihkan kita daripada syirik kepada Allah. Tak ada guna langsung tuan-tuan. Sembahyang tak guna, puasa tak guna, zakat tak guna, haji umrah tak guna. Kalau kita syirik menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, syirik sama ada pada sifat Allah, syirik sama ada pada perbuatan Allah. Syirik maksudnya menyekutukan, syarikat. Mana kita menyekutukan ada yang lain lagi selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kalimah depan itu la ilaha illallah, Allahu Akbar, memang kalimah-kalimah Islam. Sebab itu di hujung kalimah itu dengan berkat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Selepas dia syirik, dia mengucap balik, mengucap semula. Sebab dah berlaku syirik. Sebut bismillahirrahmanirrahim dengan berkat daun ini ya Allah. Engkau tunjukkan jalan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, sedap punya orang pun. Islami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Islami. Pakai jubah, pakai sebab ya Allah, ya Allah, pergi Mekah. Ya Allah, ya Allah, pergi Madinah. Ya Allah, ya Allah, umrah haji dia tak tahu. Ya Allah, ya Allah, tinggal hukum Allah. Tak guna satu sen. Sebab itu umat Muhammad terbagi kepada 73. Satu umat satu daripada 73 sahaja itu 72 orang, satu sahaja yang tempatnya di syurga, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Yang lain out. Yang lain tak. Lepas itu kita belajar
belajar ini, tapi kita tengok renung diri kita. Kita sebut aku sayang kepadamu ya Rasulullah. Aku sayang kepada, apa yang kita buat tanda kita sayang kepada Nabi? Apa yang kita buat? Idza ahabba syai'an fa aktsara zikru. Ulama menyatakan bila kamu kasih kepada suatu benda, aksar zikru, pasti banyak kamu ingat benda itu. Itu tanda kamu kasih kepada benda itu. Idza ahabba syai'an fa aktsara zikru, banyak kita ingat. Sayang kepada Nabi, berapa kali kita ingat kepada Nabi? Berapa sunnah Nabi yang kita buat dalam kehidupan kita, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Berapa sunnah yang ada dalam diri kita yang Nabi buat. Itu tanda sayang, tanda kasih. Tanda kasih tu kan, kita sayang kepada seseorang. Macam tu juga pergi mana-mana kita ingat kat dia. Kita pergi Labuan ke, pergi ke Australia ke mana luar negeri, bila kita sayang kat isteri kita di Malaysia, kita akan ingat nama dia. Ya Allah, kalaulah Sami'ah ni ada, Sami'ah ni datang, orang ni sukanya makan, maka nak jemput pisah dekat Australia. Walaupun jemput pisah tak ada, teringat ni sebab sayang. Aksar zikru, mana pergi dia akan ingat, dia akan sebut sebab tanda kasih. Iza ahabba syai'an fa aksar zikru, maka tanda kasih kepada Nabi apa yang kita buat untuk Nabi. Nabi yang bawa Islam daripada tak ada, daripada gharib, daripada dagangan, sehingga dah Islam memerintah 3/4 daripada dunia. Maka zaman kita sekarang dah tak ada, gharib balik dah. Sayanglah kita ke Nabi. Bagaimana kita nak tumbuhkan balik, nak hidupkan balik sunnah Nabi. Nabi memerintah negara, Nabi buat apa dan sebagainya. Apa yang kita buat? Tanda sayang. Alamatul mahabbah muwafaqatul mahbub wajtinabu khilafata. Alamatul mahabbah, Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Makashiful Qulub, dalam kitab pendedahan bagi hati atau pendedahan jiwa, dia menyebut alamatul mahbub, alamatul mahabbah, tanda kasih, alamat cinta. Muwafaqatul mahbub, bersepakat dengan kekasih, setuju dengan apa yang dibuat oleh kekasih dia. Wajdinahu khilafatahu, dia meninggalkan apa yang kekasih dia tak suka. Itu tandanya tanda mahabbah, tanda cinta. Macam kita dengan manusia, saya orang Kelantan, kata isteri saya orang Negeri Sembilan, tanda saya kasih kat dia, dia masak masakan Negeri Sembilan, masak lemak, cili api, pedah ya Rabbi tuan-tuan. Tapi saya terpaksa juga makan walaupun panas bibir, walaupun tengah makan puasa, sebab saya angkat bini. Kalau sudahlah awak masuk, apa suka pedas, walaupun berpeluh ni, tak sukanya pedas, tapi nak jaga hati kekasih kita, sedap yang awak masuk, tak ada lagi sesedap ni. Padahal kita puasa, tapi nak jaga hati kekasih, nak muafakat, sebab disebut oleh Imam Ghazali, wajtinabu khilafatahu, dan tinggal apa yang tidak suka. Apa yang tidak suka kita tinggalkan. Isteri kata tak suka esok, girlfriend kata tak suka esok, berhenti esok, ataupun tak isyak depan dia, tak ada hormat, kerana kita kasih kat dia. Dan dia orang Negeri Sembilan, saya masak manis, dia tak boleh makan ni. Orang azan dulu kat ni. Hak biasa orang dia buat macam mana sini? Azan dulu. Sikit. Tak apa. Jangan pula soalan dia, mana afdal, azan dulu ke kuliah dulu? Dia akan tanya. Tak apa, mana-mana semaya syak boleh diakhirkan. Semaya syak, maghrib tak boleh. Cumanya orang kata kurang sopan ustaz, orang kata orang jemput kuliah maghrib sampai isyak, dia kuliah isyak lah. Tak, kuliah maghrib lah. Sebab tu tak boleh berhenti. Kalau azan dulu, jadi kuliah isyak, kuliah maghrib dan kuliah isyak, dua-dua je. Jadi ini kuliah maghrib cuma dilambatkan sampai azan. Azan ni tak isyak. Jadi saya berhenti sebelum orang sembahyang isyak, maksudnya kuliah maghrib lah. Jadi kalau saya orang Kelantan suka mandi, isteri saya orang Negeri Sembilan tak suka mandi, masak apa saja orang Kelantan ni manis tuan-tuan. Tobat lah pun mana. Kalau pergi kedai mamak tu, gula mesti ada depan. Walaupun kari tu dah majik lah, gula. Susu, orang tak makan, orang cadang dengan susu. Oh Kelantan, gula lagi, susu lagi. Punya dah Kelantan ni sedia tu. Sebab orang Kelantan ni manis-manis. Macam ustaz dia ikut lah. Jadi bini dia tak nak makan, tapi nak jaga
jaga hati suami, nak jaga hati mertua orang Kelantan ni, dia makan juga walaupun manis, walaupun bini kita ada kecil manis. Allah sedaplah nyamuk, acar ni sedap, kari ni sedap, walaupun dah loyor lah. Tapi oleh kerana nak jaga, nak muwafaqatil mahabbah, muwafaqah dengan mahbub kekasih dia, maka dia akan ikut juga. Itu tanda dia. Imam Ghazali sebut dalam langkah Syukur Qulub, itu ialah alamatul mahabbah, tanda kasih. Muwafaqatil mahbub wajtinabu khilafatahu. Jadi tanda kasih kita kepada Nabi apa? Yang kita buat. Nak ambil muwafaqah dengan Rasulullah, yang sepakat dengan dia, apa yang kita buat? Sekurang-kurang serban ada atas kepala, minta maaf bukan nak kata, tapi memang kata pun tak sunnah, kita buat sunnah. Atas kepala ada serban. Sebab ta'ammamu fa innal malaikatu ta'ammamat, berserbanlah kamu kerana para malaikat itu pakai serban. Nabi kata, saya hanya menyampaikan saja. Oh Ustaz, kami semua tak pakai serban. Tak apa dah, dia tak pakai. Sebab kita tak pakai serban, kata usul dia itu imam. Pakai serban mari kuliah, mula mari dulu hari Jumaat. Orang lain tak ada. Kita pakai serban, pakai jubah. Mak ayah bawa balik umrah, bagi serban, bagi jubah. Macam mana nak buat? Ada 2-3 orang, mesti dia colok orang yang pakai serban dengan jubah dah. Suruh jadi tok imam. Tok imam pula hari Jumaat, faham-faham dah sudut sejadah. Sebab itu lama orang bila datang masjid, dia tak nak pakai serban yang tu. Takut orang tolak jadi tok imam. Tolak punah tuan-tuan. Aku kali ini baru terang, tak pakai serban, aku pakai tolak lah jadi tok imam. Ya Allah, kita pusing kiri, pusing kanan seorang pun tak ada. Macam mana juga. Alamat dia ribuh ke belakang, pergi tandas lah. Sebenarnya orang Muhammad pun kena cari pakai serban. Tak ada, kita duduk kat tandas tu, jenguk, dia itai. Hai, tak takbir lagi. Orang duduk tunggu juga. Yang itu tunggu, tengok mana serban tu. Nak Allah dah, Allah tak ada lah. Senyap dah tunggu. Ini pakai serban. Itu masalah juga. Jadi kita nak pakai serban pun salah. Kalau pakai kan, sudah. Kalau semayang zuhur, semayang asar, boleh tahan jadi tok imam. Kena semayang berbunyi, penat. Pasal ini sudah. Pasal takut aku risau nak pakai serban. Sunnah Nabi kata, jubah, gamis. Jubah yang aku sampai ke mata buku lagi, gamis atas sedikit di bawah itu. Mana-mana. Yang ada di atasnya kita pakai. Sunnah atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Serban biasa orang letak macam ni. Ini selendang. Nabi pakai selendang, Nabi pakai tubuh, Nabi pakai serban ataupun gamis. Warna putih, warna hijau, warna hitam. Warna loreng ada. Jangan dipakai. Kuning pun jangan dipakai. Warna kegemaran hijau dan juga putih. Warna kegemaran Nabi. Biru tak disebut. Merah juga tak disebut. Saya tak tahu dalam sunnah. Kita serah pada tuan-tuan. Tak disebut. Tapi dalam syurga adanya adanya marjan, warnanya merah, warnanya kebiru-biruan, warnanya warna hijau dan sebagainya ada. Tapi kita cerita kegemaran Nabi ni ialah putih dan juga hijau. Hitam ketika dalam peperangan, beri khutbah, beri semangat kepada orang. Sebab hitam dia lambang gagah, posture design. Bukan gelaran, hitam. Hitam itu menawan dan menarik. Jadi dia sunnah yang Nabi buat. Apa yang kita buat? Allah saya tak boleh bakal saya segan dan sebagainya. Saya masuk ke panggil tak elok. Jadi saya segan nak pakai keputusan, pakai serban. Kau main nak pakai apa saya? Takut orang kata kita baik. Takut orang kata kita baik. Jadi kita pakai. Nabi pakai serban. Di bawah serban adanya kumas. Satu kumas maksudnya satu pucuk kain. Sebab Nabi ini adalah rajulun zayyad. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, kesempurnaan persifat hidup Rasulullah. Syama'il Muhammadiyah ataupun Ar-Rahim Al-Maktum. Ada 2 rujukan yang besar dalam bab ini. Syama'il itu yang kebanyakan ada riwayat Al-Tirmizi, Turmuzi pun baca. Kita sebut Imam Tirmizi tak apalah dalam itu disebut. Jadi di bawah serban Rasulullah itu ialah adanya satu kumas, satu perca kain untuk mengelak daripada minyak terkena kanser. Sebab Nabi ini lelaki yang peminyak,
Zayyatin maksudnya peminyak, suka pakai minyak rambut tak kurang daripada 3 kali sehari. Jadi kalau kita tengok suami, akak tengok suami pakai minyak rambut 3 kali sehari, maksudnya dia ikut sunnah Nabi, bukan dia ikut cari diri lagi. Bukan. Dia tengok orang apa yang cuti pun minyak rambut juga, ikut sunnah. 3 kali paling kurang berminyakkan rambut dia. Dia pun ambil kain, pecah kain, dia pun letak, kemudian dia pun liling serban. Itu dia amalkan sebab. Maka di bawah itu sama ada kolam suah, sama ada yang kita pakai sebagai kopiah. Asalnya ialah kumas, satu penutup kemudian dililit dengan serban. Asalnya. Jadi daripada situ kita boleh lihat pada orang Yahudi pakai sekarang. Yang kecil tanya ada hubung betul tak? Bila mana Nabi tengok orang Yahudi pakai macam itu, Nabi rasa berkenan, cantik dalam hatinya. Maka Allah ilhamkan kepada Nabi, cantik itu untuk Yahudi. Jadi untuk elok kamu bersamaan dengan Yahudi itu, maka lilitlah kamu dengan kain. Sunat ialah dengan serban. Maka Nabi lilit serban menjadi pakaian kegemaran Nabi. Dan serban itu juga sebagai syafaat bagi umat dia yang tak cukup amalan di Yaumul Mahsyar. Bila Nabi tengok umat dia yang dia benar kan, yang dia benar, kita boleh jadi kita yang kita kata kenal apa ni Nabi Muhammad, boleh bagi tahu bagaimana ciri-ciri tubuh dia, bagaimana tinggi dia, bagaimana dada dia, berapa urat rambut ada di kepala Nabi, berapa apa ni bidang dada Nabi, berapa tinggi, boleh sebut dah dia. Kalau kita tak sebut maksudnya kita tidak berapa perinci dalam ini. Bagaimana Nabi nak kenal kita? Tak ada tanda pun kita sebut nama dia, tak ada tanda pun kita ikut amalan dia. Macam mana Nabi nak kenal? Di mahsyar berjuta-juta manusia berlari-lari cari Nabi, tiba-tiba kita cari Nabi, sampai dekat Nabi, Nabi tengok Nabi tak kenal kita. Berapa lama kita? Berapa lama dah kita berlalu nampak. Setiap Nabi itu ada bendera masing-masing. Bendera Nabi kita berwarna hijau, tulisannya warna putih, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terpacok. Kita akan berlalu. Pergi tengok Nabi, kita pun tengok Nabi, dia tengok kita. Nabi tak kenal kita. Kita dah berlari bertahun-tahun lah untuk sampai giliran kita nak jumpa Nabi. Tiba-tiba Nabi tak mengaku kita umat dia. Tak mengaku. Kita dah bari, lama dah bari ni. Tiba-tiba nak bayar bil, baru lama ni. Orang kata, tak boleh, sini tak boleh bayar bil. Ini bukan bil sektor. Sini ialah bil kereta. Dan 2 jam setengah dah bari, tiba-tiba dia tak ada. Itu baru dunia. Ini di akhirat. Walaupun umat Muhammad ini diberi kelebihan untuk dihisap terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran memuliakan Nabi kita, tapi Nabi tak kenal. Sebab tak ada benda pun di hati kita yang Nabi buat kita betul-betul letak di hati kita. Tak boleh pakai serban, pakailah kopiah yang ada. Pakai kopiah sebab di bawah serban adanya kuman. Kuman itu kita beranggapan seperti kopiah. Kemudian di Malaysia ini orang pakai kopiah biasanya orang baik-baik, biasanya. Jadi dia ambil kaedahnya ialah al-adah muhkamatun. Adat itu boleh menjadi hukum. Jadi di Malaysia orang pakai kopiah ini orang baik-baik. Ma ra'ahu muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan. Mana-mana yang dilihat oleh kaum tersebut dalam kawasan dia, dalam negeri negara dia baik, fa huwa 'indallahi hasan, maka di sisi Allah juga baik. Maka di Malaysia kopiah pakai tutup kepala, pakai apa ni songkok, dikira orang yang baik, maka baik itu akan dapat pahala walaupun tuan-tuan tak pakai serban. Lebih baik serban. Jadi yang ada itu adalah ikut sunnah tapi ikut ma'ra'ahu muslim. Ini hadis ma'ra'ahu muslim. Apa yang dilihat oleh muslimun, orang Islam yang ramai ikut kata-kata orang Islam di tempat itu, memang pakai kopiah ni baik, maka baik dan berpahala oleh Allah. Itu kaedah. Cuma yang terlebih baik ialah serban. Tak boleh buat di masjid, buat di rumah. Lilit dah kat rumah. Kami orang perempuan tak ada pergi Ustaz? Ada. Seterekakan serban, seterekakan jubah, usapkan bulu dada suamimu dan juga belet-beletlah uban di kepala, maka dapat pahala semua. Nabi ada 20 urat je uban sebelum daripada kewafatan dia. Ada 20 urat. Umur 63.
Tapi itu kita tak suruh jaga dah. Mana kita cabut dia tinggal 20 orang dah. Bukan suruh cabut dia tinggal 20 orang dah. Nak cerita je, Nabi ni orang yang handsome. 3 kali sehari buah-buahnya rumah, menikah, lalu sehingga uban tak naik, hanya ada 20 orang sahaja dalam riwayat uban di kepala Nabi semasa kewafatan. Umur 63. Kita ni banyak uban sebab banyak memikir, banyak masalah. Nabi ada masalah fikir harum makhluk, tapi Allah tak bagi uban, dia tak apalah. Kita jadi orang perempuan nak dapat pahala sunnah, mana yang suami buat ikut sunnah, maka kita pun cuba buat. Jubah, nak pakai jubah, aku pakai jubah perempuan. Nak pakai serban, tak boleh, start reda serban. Nak abang serban, dapat pahala sama, takkan kurang. Takkan kurang. Begitu juga contoh solat berjemaah. Solat jemaah, orang perempuan sunat jemaah dia di rumah, bukan di masjid. Kecuali ada mahram yang bawa dia, suami dia bawa ke masjid, maka dia akan dapat banyak pahala di masjid, pahala i'tikaf dan sebagainya. Sekiranya isteri tak dapat hadir, isteri tak dapat hadir kerana keuzuran, ada tetamu, anak kecil, menyusu dan sebagainya, suami datang ke masjid berjemaah, isteri akan dapat pahala jamaah walaupun dia sembahyang seorang-seorang di masjid. Seorang di rumah, suami ke masjid akan dapat pahala jemaah, isteri di rumah juga akan dapat pahala jemaah. Tapi dengan syarat, kalau ada ruang dan masa dia akan bawa. Mana dia selalu berada di masjid kalau tidak ada hal. Yang kedua, orang yang sentiasa di masjid walaupun dia mati, pahala jemaah dia akan dapat. Dia akan dapat. Dalam sahih ni selalu ada Pak Mat ada sini. Tiba-tiba tak ada Pak Mat. Orang akan tanya, Imam, Pak Mat mana? Pak Mat dah tak ada, dah meninggal. Dah meninggal. Orang akan merasai adanya Pak Mat dalam sah tersebut. Sebab Pak Mat tak pernah tinggal masa dia hidup dulu sembahyang berjemaah. Maka pahala itu orang nak ingat Pak Mat akan dapat pahala jemaah. Ayah tuan nak istiqamah dengan berjemaah. Banyak lagi kelebihan orang yang berjemaah. Baru 2 orang, ada 4 lagi. Yang Imam Syafi'i besar untuk kita dapat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sambung tadi yang muafakat hati kita dengan kasih itu, biarlah dalam hati kita tuan-tuan, tak banyak pun biar simpan rasa sayang kepada kita. Tak apa, tak banyak pun tak boleh pakai serban sebab kita rasa takut dan sebagainya, pakai jubah pun sesekali. Maka biarlah di hati kita itu bagaimana apa yang Nabi buat seorang-seorang senyap. Nabi suka bertahajud, Nabi suka tahajud, Nabi suka witir, Nabi suka Tuhan. Jadi orang tak tengok pun tahajud. Kita malam-malam seorang-seorang, itu pun kita tak buat juga. Mana tanda kita sayang kepada Nabi? Nak pakai jubah takut orang nampak kita pandai, nak pakai serban tak nampak kita lebay. Jadi tahajud kat rumah pun tak buat juga. Mana bukti sayang kita kepada Nabi? Ada bukti. Maka tak ada beza kita orang ahli jemaah di masjid ini orang yang tak berjemaah. Tak beza. Dia ada kelebihan. Dia ada kelebihan. Nabi nyebut fadlul alimi ala al-abili ka fadli ala ajnahu. Nabi sebut lebihnya orang yang ada ilmu, orang yang berilmu, lebih berbanding dengan orang ahli ibadah. Abid masuk ahli ibadah, seperti lebihnya berbanding dengan kamu yang paling rendah martabatnya. Mana yang paling rendah martabat dalam rumah aku, yang paling rendah sekali. Itulah besok orang yang alim dengan orang yang abid. Abid disuruh beribadah, suka beribadah, ilmu tak ada. Orang yang alim ni dia ada ilmu, ibadat dia tak banyak tapi dia ada ilmu, maka dia lebih hebat daripada orang yang beribadat banyak tak ada ilmu. Ibadat banyak, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, ribu-ribu zikir, tapi ilmu tak ada. Yang itu pun dia ada. Tapi Nabi ibaratkan orang yang berilmu itu lebih hebat. Bezanya hebatnya aku berbanding dengan rumah aku yang paling rendah kedudukannya. Nabi kata, oh jauh beza kita dengan Nabi, jauh, panggil tak dengar tak. Jadi lebihnya orang ilmu dengan orang ahli abid, seorang ahli ibadah. Dia suka sembahyang tahajud, alhamdulillah. Dia suka duha, alhamdulillah. Dia suka witir. Berapa rakaat boleh buat tahajud? Share. Sekali buat 8 rakaat. Rajin dah 8 rakaat ni orang rajin. Duha 8 rakaat. Tasbih pula mana? Tiap-tiap mana tasbih? Oh, rajin. Kita setahun sekali ya tasbih lah pada saya. Tiba-tiba ini rajin semua ahli ibadat kan rajin. Tapi dia rajin-rajin dia pun Nabi kata tak hebat lagi. Lebih lagi tuan-tuan yang berada dalam majlis ilmu walaupun tak sembahyang tahajud. Baik. Kok mana?
Saya sembahyang tahajud 2 rakaat. Witir 1 rakaat, malas sudah ustaz. Tapi saya ramai nak murid. Saya ada 1 juta nak murid. Anak murid ada 1 juta. Betul? Anak murid saya buat tahajud sama dengan ustaz dia juga. 2 rakaat, 1 witir. Malah tu witir paling malas 1 rakaat. Jadi 3 je. 3 rakaat kalau malas ustaz tak kuat. Saya ada 1 juta anak murid saya yang buat sama dengan saya. 1 juta darab dengan 3 berapa tuan-tuan? 3 juta. 3 juta yang buat pahala. Ambil ibadah tadi 8 rakaat. Campur siang lagi, campur katalah dia ada 21 rakaat macam sembahyang tarawih. 21 rakaat satu malam. Saya ada 3 juta rakaat. Mana yang banyak tuan-tuan? Pasti banyak orang yang ada ilmu. Sebab tu saya nak tuan-tuan ada ilmu. Bila tuan-tuan ada ilmu bagi kawan-kawan, ada. Macam orang buat MLM, piramid, 1 pecah, mencari 5, mencari 5, mencari 5, 25 di bawah kita, 25 ada 5 pula, pecah. Dia kira atas kertas kita dapat sebulan 1 juta. Kayanya kita 1 juta. Sebab kita calculation, kita 1 di bawah kita ada 5, setiap 5 tu ada 5, setiap 5 tu ada 5, sampai 6 peringkat, kita dapat 1 juta 268 ringgit 55 sen sebulan. Itu saja lah. Tengok 55 sen je masuk hujung, juta tu tak ada. Sebab rangkaian bawah mampu semua, tak jalan. Maka lingkuplah kita. Jadi transfer lingkup. Habis, duit pencen habis, duit tu habis, kena tipu kepada orang yang jadi cepat kaya. Payah, jangan cari shortcut untuk kaya. Jangan cari jalan shortcut nak sampai kepada ma'rifatillah. Tak ada jalan shortcut tuan-tuan nak sampai kepada Allah. Jangan daripada syariat tinggal syariat pergi ambil hakikat dan makrifat. Hebat dia sembahyang niat dia sebab aku dah hakikat dan makrifat. Kenal Allah. Allah dah kenal aku. Bila aku dah kenal Allah, Allah dah kenal aku. Settle babe. Tak ada masalah. Tuan-tuan dah kenal pengarah JPJ, pengarah apa ni, maka buat salah pun tak ada masalah. Kononnya begitulah. Lagi kenal, lagi ambil berat. Lagi kenal, lagi berat. Patutnya begitu kaedah ni. Jadi ambillah apa yang kita dengan Rasulullah tak boleh banyak, ambil sikit biar letak di hati kita. Sebab tu kena ada ilmu. Ada ilmu kita akan dapat banyak. Saya dapat 3 juta satu malam. Pahala sepuan 3 juta rakaat, 1 juta anak murid. Kalau kata 500 anak murid darabkan 5, tak 1,500. Berbanding dengan abid yang tidak ada anak murid dia, tidak ada kawan yang disampaikan kerana dia tak ada ilmu. Ibarat yang Nabi buat lama tuan-tuan. Lebihnya orang yang ada berbanding ahli ibadat seperti lebihnya aku berbanding dengan umat aku. Itu hebat. Jadi tuan-tuan kena ada ilmu. Kun alim. Jadi orang yang ada ilmu, tahu sikit mana ni, sampaikan kepada anak isteri kita, kepada kawan-kawan kita. Jangan malu, jangan takut. Sebab ilmu ni tuan-tuan, kalau kita tak sampai kepada orang, dia akan lupa. Dia akan lupa. Kena sampai ke orang. Kita tengok cikgu kita di sekolah, cikgu sejarah, cerdik. Dia masuk-masuk muka surat 39. J.W. Bush mati di Salak Tinggi, dibunuh oleh Maharaja Lelo. Muka surat 63. Stafford Rifle. Muka surat 99. Apa dia lagi? Francis Knight datang ke Pulau Pinang. Dia hafal satu-satu tu. Buku tak ada, tak bawa buku. Cerdik ya Allah, cikgu sejarah. Tanya abang Lelo kita, abang kita. Cikgu kat kau dulu, cikgu apa? Cikgu tu lah. Cikgu Allah, orang-orang apa ni, orang bukan buku. Kita dengan abang kita 10 tahun besok. Yang ajar abang dulu, cikgu ni juga sejarah. Cikgu ni juga tanya ayah kita. Ayah dulu siapa ajar lah? Tawarai. Bukan sejarah, betul-betul tawarai. Ada cikgu dulu, orang bukan buku. Masa ayah kita dulu dia mengajar sejarah dah. Tak cerdik dia. Tak payah bawa buku, dia hafal daripada kulit, gambar depan daripada ujung akhir tu. Dewan Bahasa dan Pustaka, cok nombor sini, ISBN, titik, geruk, dia hafal semua. Dah berapa 35 tahun mengajar sejarah saja. Tak cerdik dia. Cerdik dia. Jadi tuan-tuan ada ilmu kena sampai ke orang. Sikit. Namun tuan-tuan ada anak murid panjang-panjang, dapat 1,000 anak murid. Ada dengan 3 rakaat dan 3,000. Berbanding dengan ahli ibadah hanya dapat 21 rakaat saja sehari. Itu lebih ni tuan-tuan. Kena ada ilmu. Tak ada ilmu tak dapat. Sambung yang Imam Syafi'i kata. Nak sambung sekarang tak sambung berangkat. Ada 4 ini. Masa dah habis. Saya ikut masalah.
Saya tentera, saya ikut masak. Kalau kata nak sambung, saya sambung. Pak lagi. Kalau tidak, sambung akan datang. Orang perempuan nak lagi. Ya ke? Saya kata, oh saya dah kerja ustaz, tak faham lagi. Nak tanya usul balik pergi tinggal saya seorang lagi. Tak apa. Baik. Ada 4 lagi. Yang pertama ada ciri, yang kedua hifzun berkehendak, yang ketiganya mesti ada ijtihadun. Nak dapat ilmu, Imam Syafi'i pesan kepada kita mesti ijtihadun. Ijtihadun ini ialah ada kesungguhan, bersungguh. Tadi kena cerdik, pilih majlis ilmu datang. Lepas tu kena ada kehendak. Aku nak pergi bulan depan, siapa mengajar? Siapa ni? Aku nak lah. Tu ada kehendak, dia kehendak. Kemudian dia bersungguh lagi. Kena bersungguh nak cari ilmu. Pergi ke sana ke sini, aku tak ada ilmu tauhid, aku pergi ke masjid mesti ada orang mengajar apa ni risalah tauhid, aku ikut. Aku tak ikut ilmu fiqh, aku pergi masjid Kajang, ada orang mengajar. Aku tak ada ilmu tajwid, aku pergi masjid Sunyi. Tak kira lah. Mana sebab kita ada kesungguhan, ijtihad. Kalau tidak akan dapat ilmu. Yang keempat, Imam Syafi'i kata wa bulghah, mesti ada bulghatun, mesti ada bekalan ataupun mesti ada belanja. Tuan-tuan duduk di sini, Sungai Ramat, nak pergi belajar ilmu tajwid yang saya sebut di Semenyih. Kata ada guru yang sudah tersuruh di sana. Kita nak pergi belajar, contoh. Bukankah daripada sini ada betul? Bukankah ada bulghah, ada belanja? Mesti ada belanja. Naik kereta pula, minyak, kena buru minyak. Kau boleh sampai kepada tempat nak belajar. Sebab itu Imam Syafi'i kata mesti ada bulghah. Bulghah ketika itu ialah bekalan, ada beras, ada rempah ratu dan sebagainya, macam geramli, nak pergi cari isteri. Berambil apa? Kita cerita apa tu? Kita orang dulu lah. Bukan berambil je? Ji? Apa Ji? Saya ingat? Oh. Berambil? Saja nak cakap orang sini ingat pun tak. Mana mesti ada bulghah, mesti ada bekalan. Yang keempat. Yang kelima, pendeknya mesti ada wasuhbat ustazin, bersangka baik dengan guru yang mengajar. Bersangka baik, kena bersangka baik dan wajib bersangka baik baru dapat ilmu. Ada keberkatan kepada ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, payungan dengan malaikat berdoa rahmat kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu. Satu malaikat ada 300 sayap. Riwayat kata ada 600. Kami 300 sayap. Satu malaikat ada 300 sayap. Setiap sayap itu ada 300 bulu rempah. Bila mana kita berada dalam majlis ilmu, dia akan rendamkan sayap dia dalam laut kerahmatan. Dia naik saja, dia terbang, maka setiap kelompok itu akan jatuhnya rahmat-rahmat Allah kepada orang yang cari ilmu. Tu dalam majlis ilmu. Hebat Allah bagi. Sebab tetapi oleh kerana dia tidak ada suhbat ustazin, tidak ada sangka baik dengan guru mereka, tidak ada suhbah. Suhbah maksudnya ialah kawan, rapat dengan ustaz dia. Mana sangka baik dengan ustaz dia, dengan guru dia. Tak kira lah guru mana sekalipun. Tidak ada suhbah, tidak ada kepercayaan, tidak ada prasangka. Dia berprasangka guru. Habis saja majlis, dia pun turun balik lagi sambil-sambil panas kereta. Haji Awam, lama tak nampak. Okey tak ustaz tadi? Apa ni kuliah? Kalau okey nak panggil pula ni kali. Boleh lah, daripada tak ada. Maka jawapannya ribu-ribu pahala rahmat tadi kosong, nothing, tak ada apa-apa, balik asal. Sama dengan orang tengok bulan yang utama kau, tak ada apa, kosong. Pahala itikaf, pahala baca Quran, pahala duduk majlis ilmu yang rahmat ribu-ribu sayap para malaikat tadi kosong balik. Sebab apa? Tidak ada suhbat ustazin, tidak sangka baik dengan ustaz. Ustaz tu sedar, kau faham, kau tak faham, kau faham tak? Kurang faham sikit lah. Dia cakap Kelantan, kau faham lah kau yang aku dulu kawan Kelantan, ada putus hubungan, aku memang beda dengan kau Kelantan. Itu masalah kau dengan girlfriend, kau dengan ustaz kau. Tak kira lah dia bahasa Minangkabau, dia bahasa Jawa, dia bahasa apa sekalipun, kena suhbat ustaz dan Imam Syafi'i. Mesti sangka baik dengan guru kamu. Kena sangka baik baru dapat ilmu. Kalau tidak, kamu tak akan dapat ilmu. Ini Imam Syafi'i pesan kepada kita. Dan akhir sekalinya ialah waquluz zaman, panjang masa. Masa nak sampai ilmu, untuk dapatkan ilmu, untuk mujarab dalam diri kita, terasa diri kita, mesti makan masa. Tak boleh seminit, 2 minit, 3 minit tak jadi.
Mari-mari alhamdulillah rabbil alamin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Ada apa? Tak ada apa-apa. Tidak ada masa untuk faham dan sebagainya. Sebab itu biasanya kuliah-kuliah ini akan sejam. Biasanya sejam dia kuliah. Lebih daripada tu tak jadi kuliah. Tuan-tuan akan tengok nampak kecil dah dari mari sekali ni lama pula aku. Dia sedap tak kursi boleh buka bulu kiri. Aku nak menuju kaki kan. Ya Allah. Waktu zaman nak dapat ilmu, Imam Syafi'i kata masa tu panjang. Ambil masa, take time untuk dapatkan ilmu. Bukan senang-senang. Orang dulu nak belajar kitab risalah tahun hidup pondok 15 tahun baru habis risalah tahun ni. Yang belajar bahasa nahwu matan jurumiyah, matan bina wal asah, sarah dan sebagainya, hafal bertahun-tahun pagi menghadap ke guru. Kalau munalah zulmi kasakan wawa, dah hafal satu-satu kitab. Nak dapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tunggu zaman panjang masa. Kalau kita setakat duduk dalam majlis sejam nak dapat ilmu banyak macam orang lain. Esok ada bulan, datang lagi. Bulan subuh ada esok, datang lagi. Saya memenuhi kehendak orang, saya akan cuba penuhi sebanyak mana orang nak. Bukan sebab nak cari wang ringgit ke. Saya nak cari ilmu, nak cari anak murid biar sampai sejuta. Biar sampai sejuta. Saya buat satu, dia buat juga. Maka sejuta saya akan dapat. Lagi besok saya ada kuliah di Taman Pelangi, Taman Pelangi. Semenyih tuan-tuan. Daripada betul saya semenyih sejam. Guna kira lah. Malam letih lah. Esok ni pula. Malam besok Masjid Hasanah. Kuliah maghrib. Lusa Putra Jaya, Tulak Tunggil, semua ada. Bukan nak tunjuk hebat tak tuan-tuan. Saya tak hebat tuan-tuan, nak hebat tuan-tuan boleh tunggu saya. Orang bercakap tak rasa lama tuan-tuan. Orang duduk ada tanda walaupun sejam dia tak rasa lama. Tapi kita yang menunggu di atas kereta, Allah berok apa tarik apa orang tuan. Walau baru 5 minit je masuk tanda. Sebab menunggu tu lama. Sifat penunggu adalah lama. Maka tuan-tuan ada menunggu ustaz nak berhenti tu, lama dah kata nak berhenti, tak berhenti. Dia rasa lama tu. Tapi jangan kata tu pahala hilang. Jangan kata apa pahala hilang, tak hilang. Jadi 6 tadi yang Imam Syafi'i pesan, tolong ingat baik-baik kan. Kalau ingat baik-baik itu imam masyarakat kita. Dia pesan kepada kita untuk kita dapat ilmu Allah Subhanahu. Dan malam ni saya tak buka soalan untuk tuan-tuan. Kalau buka soalan, satu soalan setengah jam, saya akan jawab. Jadi 2 soalan sejam. Jadi ramai lagi pahala kehilangan tuan-tuan support saya. Jadi saya tak bagi. Sebab saya akan hurai satu soalan, walaupun tuan-tuan tanya soalan yang mudah, tapi saya akan hurai setengah jam satu soalan. Kalau 2 soalan jadi sejam. Dia akan berhenti pukul 10. Nah, yang mana jadi malam ni kita tak buka soalan. Akan datang insya-Allah kita akan two-way traffic insya-Allah. Ya, sebagai mukadimah pengenalan daripada saya. Mungkin ini yang pertama dan terakhir, mungkin yang pertama dan ada siri seterusnya itu serah kepada tuan-tuan. Saya hanya menyampaikan apa itu yang saya ada, sekadar yang saya ada dan dekat-dekat rujukan ahli sunnah wal jamaah ala mazhab Syafi'i. Saya tak akan berkok untuk mazhab-mazhab yang lain dan selain daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada Syiah, tidak ada Wahabi dan sebagainya. Kita hanya berpegang kepada ahli sunnah. Alaikum bil jamaah dan juga pesanan Nabi, hendaklah kamu hidup dari jemaah. Jemaah itu ditanya oleh sahabat siapa dia? Jemaah itu dia ahli sunnah wal jamaah, berpegang kepada kitab Al-Quran, sunnah Nabi, ijma' dan juga qiyas. 4 itu sumber rujukan, maka kita ahli sunnah wal jamaah. Cuma tuan-tuan kena tahu siapa ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita sebut kepahaman apa ahli sunnah wal jamaah. Apa ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah. Ya, dan apa dia? Ahli sunnah wal jamaah. Aku bukan Syiah, aku bukan Wahabi. Tahu, tapi apa ahli sunnah wal jamaah? Bagaimana apa pandangan ahli sunnah wal jamaah mengenai sifat Allah yang 20, sifat mustahil yang 20, sifat Rasul? Bagaimana faham itu nak tahunya? Ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada apa ni akidah dia macam mana. Kita kena faham ni. Jangan kita sebut ahli sunnah, aku ahli sunnah, aku ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Ya, ahli sunnah. Tapi kita tahu dah bagaimana sifat-sifat ahli sunnah wal jamaah yang disebut oleh Nabi sebagai satu golongan daripada umat dia yang akan menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. 72 lagi awal. 72 lagi tertua daripada ahli sunnah wal jamaah walaupun nampaknya Islam. Saya berhenti dulu sepada itu untuk hari ini insyaAllah. Kalau ada kelapangan yang lain insyaAllah kita akan sama-sama hadir dalam ilmu
semata-mata untuk cari redha Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita mendapat rahmat keampunan daripada Allah dan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Rabbul 'Arsyil Karim. Ya Allah, segala puja dan puji itu hanya layak untuk kebesaran, kehebatan, kemuliaan zat dan sifat-Mu ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu ya Allah dalam masjid ini ya Allah, menandatangan Muhammad hadirat-Mu ya Allah. Walaupun kami, tangan-tangan kami penuh bergulungan dengan dosa ya Allah, walau mata-mata kami banyak melakukan kemaksiatan kepada-Mu ya Allah, walaupun telinga-telinga kami mendengar apa yang diharamkan oleh-Mu ya Allah, walaupun kami ini pernah melangkah ke arah keburukan dan kemaksiatan ya Allah, maka dengan perasaan malu kami kepada-Mu ya Allah, kami mohon ya Allah, apalah kiranya ya Allah dengan sifat pengampun-Mu ya Allah, untuk ampun maafkan segala kesilapan dan dosa yang kami lakukan ya Allah, dosa mata ya Allah, dosa tangan, dosa kaki, telinga dan segala macam indera kami ya Allah ya Arhamar Rahim. Ya Allah, kiranya Engkau mencabut nyawa kami ketika dan saat ini ya Allah, kadang-kadang kami bergulungan dengan dosa dan maksiat ya Allah, kami teramat malu untuk bersuah muka dengan-Mu ya Allah. Lebih-lebih lagi untuk bersuah muka kami dengan Nabi tercinta kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ampunkanlah dosa kami ya Allah, sama ada dosa yang kecil maupun besar ya Allah, sama ada dosa yang disengajakan ataupun tidak ya Allah, sama ada dosa zahir maupun batin ya Allah, kecil maupun besar walaupun sebesar gunung dan gunung ya Allah, sedikit maupun banyak sebanyak pasir pantai ataupun di lautan ya Allah. Ampun ya Allah, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami ya Allah, ampunkannya ya Allah. Ya Allah, setelah dosa kami untuk ampunkan ya Allah, kami mohon ya Allah dalam majlis ilmu disebut sebagai taman-taman syurga oleh Nabi ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, sama ada dosa kecil maupun besar ya Allah, sama ada mereka masih hidup atau kembali ke hadrat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tahu alam kubur itu amat menyakitkan ya Allah, kubur itu gelap ya Allah, kubur itu sempit ya Allah, ular kala jengking berada di sana membaham siapa sahaja yang ada di sana ya Allah, termasuk kedua ibu bapa kami ya Allah. Sedangkan kedua ibu bapa kami ya Allah telah mendewasa dan membesarkan kami, memberi ilmu agama yang sepatutnya kepada kami ya Allah. Kebaikan mereka begitu banyak ya Allah, tapi mereka diazab di kuburan sana ya Allah. Tulang-tulang rusuk mereka yang gagah sebelum ini membesarkan kami ya Allah berselisih patah renyuh ya Allah. Maka ya Allah, kami anaknya soleh dan solehah ya Allah, bermohon kepada-Mu ya Allah, setelah Ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, pindahkanlah ya Allah daripada kesaraan kegelapan kuburan yang sempit itu ya Allah kepada syurga-Mu yang luas, kekal abadi buat selama-lamanya ya Allah. Itu mohon kami anak soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, kiranya ada di kalangan anak-anak dan istri kami dan suami-suami ya Allah yang turut kepada perintah-Mu dan Rasul, maka Engkau bukakanlah hati mereka ya Allah, lembutkanlah hati mereka dengan kalimah Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya Allah, ampun kesalahan dan dosa guru-guru kami ya Allah yang memberi pengajaran kepada kami selama ini. Ampun ya Allah pemimpin-pemimpin Islam di kalangan kami ya Arhamar Rahimin. Bukakanlah pintu hati mereka ya Allah, lakukan kebaikan kepada kami, kepada rakyat semua ya Allah. Ya Allah, Duhai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin,
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, ya Allah, istri-istri yang salihah, anak-anak yang saleh. Bila mana kami melihat kepada mereka, menunjukkan mata hati kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Jauhkanlah kami, ya Allah, daripada sengsara api neraka-Mu, ya Allah. Sebaliknya masukkanlah kami dalam surga-Mu kekal abadi wa selama-lamanya. Duhai Allah yang Maha mengasihani daripada segala yang mengasihani. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.